renung bekas. Nah, dalam kita dalam diri kita ada satu wadah dah. Wadah. Bukan macam mangkuk tak, tapi diibaratkan wadah. Wadah tu kan, wadah tu sama wadah tu berisi, wadah tu gelap atau wadah terang tu dia tengok lama dia tengok Ustaz diam je Ustaz diam. Depan tu takut tangan menggigil dah, sujud tangan ni. Dia duduk tu. Dia kata dia angkat muka, awal hati kotor awal. Dia kata hati kotor awal masa Ustaz nangis dah. Allah nangis. Allahu Akbar. Hatimu kotor awal. Hatimu memang kotor awal. Dia kata gitu, memang kotor awal. Kotor awal hatimu. Ilmu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayi kulli nafasin wa lafhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa kulli syai'in wa fi ilmika kain aw qad kan uqaddimu ilaika baina yadayi zalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah wallahu akbar 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 Allahu akbar nahnul Muhammadina lillahil hamd Allahu akbar nahnul Muhammadina lillahil hamd Allahu akbar nahnul Muhammadina lillahil hamd. Jadi, alhamdulillah tuan-tuan yang Allah Taala, syukur kepada Allah Taala pada pagi ini kita dapat jumpa. Pagi ini lebih awal lagi kita jumpa. Biasanya jam 11 tapi Ustaz minta awal sikit kerana Ustaz ada urusan selepas ni untuk nak selesaikan beberapa masalah. Jadi Ustaz doakan anda semua berada dalam fauzan, mendapat fauzan azimah, kerjaan yang sempurna, yang besar, yang agung, yang hebat daripada Allah SWT. So, anda angkat tuan-tuan semua sihat. Ustaz doakan tuan-tuan sihat dan jangan doa juga untuk Ustaz agar sihat juga, agar kita dapat besok dapat beraya besok dan juga dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun depan. Dan juga jangan lupa tuan semua, sesiapa yang masih belum bayar zakat awal. Kalau sebelum tamat sembahyang raya besok, sembahyang raya kita dah tamat sembahyang raya, maka tuan-tuan maka zakat tuan-tuan tidak bernilai menjadi sedekah saja. Bermula waktu wajib, maksudnya wajib bayar zakat ialah bila masuk maghrib hari ni, maka wajiblah tuan-tuan bayar zakat. Yang mana tak bayar zakat tu. Jadi insya-Allah tuan semua, kalau boleh siapkan pen dan pensel, pensel dengan kertas. Okey, sebelum tuan-tuan semua, sebelum Ustaz lanjutkan pada tentang zikir istinja tuan semua, kena ingat tuan-tuan semua. Okey, pada kalau ikut Abah Guru Sekumpul tuan semua, iaitu Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang berada di Sekumpul, Kalimantan tuan semua. Dia ada almarhum tuan semua. Dia ada berpesan ada lima amalan tuan semua. 5 amalan yang mana kalau kita buat amalan ni, di mana kita akan masuk syurga tanpa hisap. Kita masuk syurga tanpa hisap. 5 amalan. Mudah je amalan ni tuan semua. Tak perlu payah. Tak perlu payah tuan semua. Tak memayahkan kita, tapi mudah saja tuan semua. Tuan duduk saja je. Duduk tuan, melangut saja pun dah termasuk dalam golongan orang yang menghidupkan 5 malam. Sesiapa Abah Guru Sekumpul kita, sesiapa yang menghidup 5 malam, menghidupkan 5 malam ni, dia akan masuk syurga tanpa hisap. 5 malam. Kena catat, ingat 5 malam. Yang pertama, malam Tarwiyah. Itu malam 8 Zulhijjah. Malam 8 Zulhijjah. Malam Tarwiyah. Okey, kemudian yang kedua iaitu malam Arafah. Malam Arafah pada 9 Zulhijjah. Okey, dua kan. Yang ketiga, malam Raya Haji. Malam Raya Haji tuan semua. Malam Raya Haji. Dan yang keempat, malam Raya Aidilfitri. Malam Raya Aidilfitri. Yang kelima, malam Nisfu Sya'ban. 5 perkara. 5 malam ni tuan semua. Sesiapa yang menghidupkan 5 malam ni, di samping tu hati dia tidak akan mati. Hati tidak akan mati di akhirat besok. Hati tak mati di mana pada waktu tu ramai manusia dan akan mati hati mereka. Tapi siapa yang menghidupkan 5 malam ni, dia tak akan mati. Abah Guru Sekumpul beritahu, hati tak akan mati dan juga dia akan dapat masuk syurga tanpa hisap. Dengan syarat menghidupkan 5 malam ni. Okey. Cara nak menghidupkan, Abah Guru Sekumpul dia bagi pada 3.
Okey, catat dah semua, bagi ketiga. Pertama, sepanjang malam. Maksudnya, masuk maghrib sampai subuh besok. Tak tidur-tidur. Nak zikir ke, nak berqasidah ke, nak bertahmid ke, nak bertakbir ke, nak baca kitab ke, nak tafakur ke, apa-apa saja tuan semua. Asal kita tak tidur sampai pagi besok. Sembahyang apa sembahyang sunat, okeylah. Baca Quran ke, berselawat ke, sampai pagi besok. Okey, tu kaedah. Tu dia panggil tahap pertama. Yang tu tahap paling best sekali tuan semua. Yang kedua tuan semua, 6 jam. Abang Guru Sekumpul beritahu, 6 jam. Masuk saya maghrib, contoh masuk maghrib 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 3.30, 12.30, 3.30. Okey, semula. 8.30, 9, kita maghrib masuk 7.30 kan kita. 7.30, okey. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30. Okey, 1.30, pukul 2 kita tidur. Tu boleh. Tu tahap kedua. Sama juga tuan semua, bertahmid, bertahlil, bertasbih, sembahyang sunat, baca kitab, tafakur, bertakbir, apa-apa saja kita buat, syarat kita tak tidur. Tu tahap kedua. Tu rendah sikit. Tahap ketiga yang paling rendah tuan semua, paling tidak antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib dan isyak tu, jangan kita bangun apa-apa, duduk zikir je. Takbir, bertahmid, apa semua, sembahyang apa semua, kita waktu isyak, maghrib dan isyak. Itu dah. Itu 3 tahap kita berjaga malam, dia beritahu. Tapi tahap paling best sekali ialah kita tak tidur malam, masuk maghrib sampai subuh besok. Okey. Okey, habis macam mana tuan Ustaz nak buat kuih ni? Kami nak buat kuih, kami nak buat kek, kami nak buat nasi dagang, kami nak buat sate, kami nak buat nasi minyak, kami nak buat rendang macam-macam ni. Habis tak tidur macam mana ni kena buat? Mudah je tuan semua. Sambil kacau dodol tu, subhanallah, 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 subhanallah. Boleh. Sambil dak kacau duduk itu buat rendang ni, kacau rendang sambil tu ke sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sempitkan kita punya skop kita berzikir tu. Jangan sempit. Sambil duk buat nasi dagang, duk kukus nasi dagang tu dia. Tak kira nasi dagang Terengganu ke nasi dagang Kelantan kau dia. Nasi dagang Kelantan lain. Nasi dagang Kelantan dia putih dan semua dia guna beras putih. Kelantan dia guna beras nak hitam-hitam sikit tu. Tu lain, berbeza. Tak kira lah nasi Terengganu ke nasi dagang Kelantan ke Terengganu ke. Okey, sambil kukus tu ambil kukus bismillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Kita bertahmid sampai pagi. Boleh tak? Itu lebih baik. Bila kita dah buat kuih apa semua, rasa tak ngantuk dah semua kan? Sampai pagi, seronok sampai tu. Sampai kita anak-anak semua, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul lasi apa semua. Kita hidupkan. Tak ada masalah. Tidak mestinya bila abah Guru Sekumpul beritahu tak tidur malam tu, duduk zikir. Tak ada. Bukan gitu. Maksud gitu. Kita jangan itu sempit dia punya skop. Kena lepuk luaskan dia punya skop. Yalah, kita zikir. Hidupkan malam. Maksudnya kita hidupkan malam tu. Okay, bukan duduk tengok TV. Ini kacau dia kacau tuan. Tapi alhamdulillah tuan, bila PKP berlaku ini, rancangan TV pun tak adalah banyak sangat tuan semua. Tak ada banyak kan cerita tahun lepas, cerita lepas. Jadi kita pun boleh tengok. Jadi gini tuan semua. Jadi kita bila sampai tu jangan tak salah. Nak beritahu tuan semua, inilah hari terakhir. Hari terakhir kita berpuasa ni, inilah penentu kita sama Ramadan kita diterima oleh Allah Taala atau tidak. Betul ke Ustaz ni? Memang betul tuan semua. Memang betul. Orang berlari, lumba lari. Ni berlaku kisah. Ustaz tengok ada 2 kisah. Berlaku dalam YouTube Ustaz tengok. Dia ni berlari. Dia berlari di depan. Dia meninggalkan 7 orang, 8 orang, 7 belakang. Jauh dia tinggal. Sampai kat garisan terakhir dia slow. Ada slow kan? Dia angkat tangan, siap angkat tangan dah. Tapi tak sampai garisan akhir lagi. Tapi dah siap angkat tangan dia menang. Tiba-tiba tu semua datang satu lelaki, belakang dia potong. Potong tu. Terus melepasi garisan terakhir tu. Orang tu menang, bukan dia menang. Termenung dia. Ni orang yang melengah-lengahkan bermain-main dengan garisan akhir. Okay. Satu lagi, motosikal. Dia naik motosikal. Dia dah tahulah dia. Orang tu dah bukan berdagang, dah buat macam ni dah, kan dia dah nak sampai ke garisan akhir. Dia pun angkat motosikal dia. Angkat congek, orang Kelantan congek. Angkat motosikal dia, tiba-tiba dia angkat tu tak sampai ke garisan akhir. Angkat tu terus terbalik. Balik dah semua, datang semua motosikal lain belakang, potong dia, terus pergi ke garisan akhir, garisan penamat. Orang tu dapat pertama.
Ni tu semua. Ni Ustaz beritahu ni, hari ni adalah bukan hari terakhir. Hari terakhir bukan bermaksud kita boleh tak apa dah habis dah 29 hari dah lepas dah. Kita nak raya dah. Kita happy dengan raya. Kita pun main-main. Dan kita ibadat kita berkurang. Ibadat kita kurang, sembahyang duha tak buat, sembahyang semalam, sembahyang tajuk pun tak buat, sembahyang isyraq pagi ni kita tak buat, Quran kita tak baca, zikir kita tak buat. Kita dah kita asyik dah dengan kita leka dengan persiapan selepas raya kita. Di sini tuan semua, bila masuk jam maghrib, kita akan menyesal tuan semua. Garisan penamat yang paling penting sekali. Garisan penamat. Orang nak menentukan orang tu mati elok tak mati, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, waktu nafas akhir tuan semua. Waktu nafas akhir tu tentukan. Jangan tuan-tuan, jangan bermain hari ni kita, Allah Taala tak nilai pada awal tu, awal puasa. Allah tak nilai pada awal puasa. Allah nilai ni. Ni tuan-tuan. Allah Taala nilai sekarang ni. Sebelum masuk maghrib Allah Taala nilai tu. Allah Taala nilai. Adakah amalan kita berkurang ataupun amalan kita hari ni akhir ni kita pucuk laju lagi tak? Orang bagilah bila nampak negara siapa nama aku lupa pucuk dengan habis ring, orang kata habis ring, habis kudrat kita pucuk sampai kita garisan terakhir. Hari ni hari kita pucuk dah semua. Ustaz minta jangan sekali-kali tuan-tuan kurangkan amalan tuan-tuan pada hari ni. Kalau tuan-tuan dah biasa sembahyang sunat duha 4 rakaat, sembahyang 4 rakaat. Kalau tuan-tuan dah biasa sembahyang isyraq 6 rakaat, sembahyang isyraq 6 rakaat. Kalau tuan-tuan dah biasa baca Quran 1 juz gini, baca 1 juz. Jangan kurangkan, bahkan kami lebihkan sikit. Hari ni hari terakhir, hari pecutan terakhir. Ramai orang leka. Nasib baik kita ni PKP tu, kalau tak PKP ni semua kedai baju penuh dah semua, penuh kedai baju, kedai kek, kedai jual macam-macam dah semua hari ni. Ataupun kita atas kereta, kita nak balik kampung dan siap pasang lagu raya dengan sedih, dengan happy sambil nyanyi lagu raya dan kereta dah semua. Ni nak beritahu dah semua ni. Kalau hari ni, sebab tu kita kata dengan berlakunya COVID-19, dengan berlakunya PKP dan semua, ada banyak kebaikan. Dan kita semua duduk kat rumah dan kita boleh pecutkan kita punya Ramadan kita yang terakhir ni. Boleh? Kalau boleh dah. Itu 5 malam. 5 malam. Okey, pertama malam sepanjang malam. Abang Guru Skupa beritahu sepanjang malam. Yang kedua antara 6 jam. Pukul 7.30 sampai 1.30. 7.30 masuk maghrib, sampai kita tak tidur sampai 1.30. Ataupun paling selekeh dan semua antara maghrib dengan isyak. Tu kan boleh. Kita hidup. Okey, apa kita nak hidup? Apa kita nak buat Ustaz? Banyak benda kita boleh buat. Okey, kalau ikut jadual Ustaz dah susun untuk family Ustaz, okey, masuk maghrib kita buka puasa. Biasanya kalau Ustaz buka puasa, Ustaz makan ke rumah 2-3 sebiji. Kalau yang ke rumah biasa tu, jual ke rumah biasa 3 biji Ustaz makan. Dan kalau mejul besar ni tuan. Mejul. Besar ni mejul tu. Kalau mejul besar ni tuan semua, Ustaz makan sebiji je. Saya kena makan 3 biji tu. Makan 3 biji tak akan nasi kenyang. 3 biji. Makan sebiji, minum air lemon. Ustaz biasa lemon lah. Lemon kalau kita squeeze lemon sebiji squeeze kita minum dicampur dengan madu. Kalau sikit nak bagi pencernaan bagus untuk buang besar apa semua. Lepas tu di sembahyang maghrib Ustaz dengan anak sembahyang maghrib, cucu semua ada, kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, ni Ustaz beritahu malam ni hari ni lah ni dah perancangan. Lepas sembahyang maghrib kita makan cepat-cepat. Okey. Kita makan apa-apa dan kita mandi bersih badan. Okey, masuk isyak. Cucu Ustaz azan. Azan, lepas cucu Ustaz azan, sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat isyak 4 rakaat sebelum isyak. Okey, lepas tu sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak sembahyang sunat isyak 4 rakaat selepas isyak. Okey, ingat sembahyang isyak jangan tinggal. Lepas isyak tu jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggal. Okey. Lepas tu dah semua, lepas sembahyang isyak, okey, kita sembahyang sunat tasbih. Inilah. Ni susunan Ustaz untuk keluarga Ustaz lah, bukan nak bagi panduan pada tuan-tuan sikitlah. So Ustaz okey. Ustaz dia beritahu cucu Ustaz, dia beritahu pada menantu Ustaz, anak-anak Ustaz semua, okey, semua berkumpul untuk sembahyang tasbih. Berkumpul untuk sembahyang tasbih. Jadi kebiasaannya kalau di Kelantan, anak Ustaz balik dari KL apa semua, pada malam raya ni, walaupun mereka duduk rumah mertua mereka akan datang ke rumah Ustaz untuk sembahyang tasbih. Daripada Ustaz ajar daripada kecil lagi, kami tak pernah tinggal. Setiap malam raya, sama ada malam raya puasa atau malam raya haji, kami tak tinggal sembahyang saja untuk anak. Walaupun tinggal 3 orang, Ustaz 4 orang, biasa 4 orang lah. Yang tak kahwin lagi tu 4 orang, 2 orang. Okay, Ustaz kan ni dengan anak Ustaz yang tak kahwin. Walaupun tinggal 4 orang, kami tetap buat juga. Tak tinggal. Jadi mereka ni dah tahu dah, Ustaz tak beritahu, okay, malam raya mereka akan datang. Jadi malam ni semua akan datang ke sembahyang raya. Sembahyang tasbih. Tasbih 4 rakaat 2 salam. 6 jam cukup dah. Dah cukup dah, boleh dah nak tidur pun boleh tidur insya-Allah. Okey, itu untuk 5 malam
5 malam yang sesiapa yang menghidupkan 5 malam ni, dia tidak akan mati. Bahkan mereka Abah Guru Sekum kata kita akan dapat masuk syurga tanpa hisap. InsyaAllah. Amalan ni mudah. Hikmah Allah Ta'ala buat 5 malam ni, hikmah Allah Ta'ala buat tidak sikit pun Allah Ta'ala buat untuk dapatkan faedah pada dia, pada diri Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala buat 5 malam ni adalah untuk kita tuan semua. Untuk kita. Kena ingat tu. Hikmah Allah Ta'ala tu buat untuk kita. Bukan untuk dia. Bukan untuk dia. Allah Ta'ala bagi pahala apa semua untuk kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Ingat kan? 5 perkara. 5 malam. Ustaz ulang balik. Pertama, malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah itu malam 8 Zulhijjah. Yang kedua, malam Arafah itu malam 9 Zulhijjah. Yang ketiga itu malam Raya Haji. Yang keempat, malam Aidilfitri. Malam ni lah. Malam ni. Dan yang kelima itu malam Nisfu Sya'ban. Okey, 5 malam. Boleh insya-Allah. Ada tuan-tuan catat dan ada. Okey, yang mana tak ada sembahyang tasbih tu boleh sekarang boleh mesej pada ustaz, dan bila selesai ni ustaz akan hantar pada tuan semua. Kaedah sembahyang tasbih. Ada kaedah sembahyang ada 2 kaedah. Jadi ustaz gunakan satu kaedah yang mudah untuk tuan semua yang tuan-tuan semua untuk amal. Dan kaedah tasbih ni lah kalau tuan-tuan ikut ustaz pergi umrah, kaedah sembahyang tasbih ni ustaz akan guna. Tak lama dah semua. Tasbih ni 20 minit je. Tak lama. Ada juga yang sembahyang sampai 40 minit. Ada yang sembahyang 1 jam tu lain lah. Itulah mungkin dia baca slow. Tapi kalau selalu sembahyang dengan ustaz 20 minit je. Paling lambat 25 minit. Itu lebih 5 minit. Paling lambat 20 minit. Tidak 20 minit je sembahyang tasbih. So 10 minit 2 rakaat awal dan 10 minit 2 rakaat akhir. Boleh insya-Allah. Okey tuan semua. Okey, amalan malam raya. Amalan besok pagi. Amalan besok pagi. Ni belum zikir senyap lagi ni. Amalan besok pagi. Ustaz nak kongsi. Takut nanti tuan-tuan leka. Esok pagi. Amalan esok pagi, kalau mengikut Abah Guru Sekumpul, kata Abah Guru Sekumpul dan Abah Zuhdi. Abah Zuhdi dan merupakan Guru Sekumpul juga. Guru Sekumpul, Abah Zuhdi kata, okey, lepas main subuh besok, kita zikir astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun huwal hayyul qayyum. Kalau tarekat Ahmadiyah kita menggunakan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau orang tarekat Ahmadiyah lah. Kalau macam ustaz guna astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau biasanya kita biasa dengar kita astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh 100 kali lepas main subuh, sebelum masuk sembahyang raya. Sebelum kita sembahyang raya kan, kalau boleh selepas sembahyang subuh tu kita baca. Kemudian tuan-tuan baca yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 400 kali. 400 kali. Kemudian semua disambungkan lagi subhanallah wa bihamdihi 300 kali. Okay, istighfar 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi sebanyak 400 kali. 400 kali, dan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 300 kali. Okey. Dan semua amalan-amalan ni kita hadiahkan amalan ni kepada ahli-ahli kubur, muslimin dan muslimat. Ahli kubur, muslimin dan muslimat. Kita hadiahkan, maka dan semua mengikut Abah Guru Sekumpul kata, pada waktu setelah kita hadiahkan, maka Allah Ta'ala akan hantar 1000 cahaya. 1000 cahaya kepada setiap ahli kubur. 1000 cahaya kepada setiap ahli kubur. Maka cahaya akan bercahaya terang benderang dalam kubur mereka. Setiap ahli kubur. Bayangkan berapa bilion semua. Berapa bilion yang telah mati, tuan-tuan semua. Orang Islam yang telah mati semua. Setelah mati, kita hadiahkan setiap seorang orang, Allah akan bagi 1000 cahaya. Hasil benar. Bayangkan kalau Ustaz baca semua dan Ustaz hadiahkan pada semua ahli kubur. Ahli kubur muslim dan muslimat, maka setiap seorang Allah Ta'ala bagikan 1000 cahaya. Bayangkan kalau ini bagus seorang. Kalau kita bayangkan berapa ramai. Kalau di sini kita ada 426 orang, 428 orang semua baca. Bayangkan berapa cahaya banyak. Banyak tuan-tuan. Cahaya akan masuk dalam kubur, setiap seorang akan dapat. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita sendiri Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita, bila kita mati besok, 1000 cahaya juga. Apa yang kita telah baca. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah. Ini hikmah Allah Ta'ala bagi untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita dan semua. Hikmah Allah Ta'ala buat macam ni untuk kebaikan kita. InsyaAllah. Kalau boleh besok jangan miss. Okey, Ustaz balik. Lepas main subuh tu,
tak mau zikir apa-apa pun terus baca. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi sebanyak 300 kali. Dan kesemuanya ya Allah, aku hadiahkan pada semua ahli-ahli kubur yang berada di atas, yang berada ahli-ahli kubur muslim dan muslimat. Maka segera Allah Ta'ala hantarkan 1000 cahaya kepada setiap seorang ahli kubur. Masya Allah, tabarakallah. Boleh besok selepas main subuh tu. Ingat selepas main subuh besok. Kena ingat catat tu, dah tulis. Tampak kat dinding. Tempat depan kita sembahyang. Kalau kita jadi imam, ada abang-abang, ada yang jadi imam tu tampak kat dinding. Besok ni kita semua baca, jangan lupa kita baca. Kita baca. Kalau ustaz suruh anak ustaz, cucu ustaz baca masing-masing. Nak baca masing-masing. Dia baca, nak baca cepat, dia baca cepat lah, baca lambat. Tapi yang pentingnya niat tu. Okey, insya-Allah. Okey. Untuk zikir istinja. Okey, ramai teruja untuk dapat zikir istinja. Okey, ustaz buat sejarah zikir istinja. Tahun 1996, ustaz mula pergi mula masuk pondok di pondok Pecah Semak di Pasir Mas, di Bunduk Susu dah. Dia panggil Bunduk Susu dah. Dia Bunduk Susu Pasir Mas. Tahun 1996 ustaz masuk, masa tu Tuan Guru Haji Omar. Tuan Guru Haji Omar adalah guru pondok kat situ. Dan ustaz pergi belajar, ustaz tak bukan duduk di pondok, tapi ustaz berulang-alik. Sebab ustaz dah masa tu ustaz dah ada anak 5 orang dah. Ada anak 5 orang. Jadi ustaz berulang-alik. Kalau pergi pagi balik malam. Pergi pagi balik malam. Habis semualah. Semua kita ambil, kita belajar, pergi pagi balik malam. Pergi pagi balik malam. Jadi tuan semua 3 bulan ustaz belajar dan di pondok, ustaz duduk depan, betul-betul menghadap depan guru. Orang lain duduk belakang, tapi ustaz ni suka duduk depan betul-betul. Kita nak dapat dia punya nur, dia punya hikmah dia dapat dia punya hemah kita dapat, hemah duduk depan betul-betul depan guru. Ustaz duduk ni, ustaz tulis apa semua ni. Selama 3 bulan tu semua ustaz tak boleh tulis apa pun. Tak boleh tulis apa. Asal boleh tulis. Ustaz tengok orang tengok sebelah kanan, asyik tulis. Kalau kita kena pondok panggil dobik. Kita dobik. Boleh dobik. Tengok sebelah kiri, boleh dobik. Aku tak boleh nak tulis apa ni. 3 bulan. Sedih dah semua 3 bulan. Tak masuk apa pun dalam fikiran dalam ustaz. Tak boleh apa. Semua kitab daripada pagi sampai malam langsung tak boleh tulis tuan. Allah Taala blok terus. Ni mainan Allah Taala ni. Kalau bila dia blok kita, macam itulah tuan semua. Jadi satu hari ustaz tanya di kalangan orang lama-lama lah. Bang, ada tak dia panggil Ayah Sing. Ayah Sing. Dia orang muda tapi orang panggil Ayah Sing. Amo nak tanya ni. Ni ustaz cakap Kelantan sikitlah. Amo nak tanya ni. Lagu mana ni Ayah Sing? Amo di 3 bulan dah mari ni. Amo 3 bulan dah. 3 bulan dah tapi tak boleh belajar. Satu benda tak masuk otak, satu benda tak masuk hati. Zikir tu gua bagi pun amo buat tapi tak jadi juga ni. Jadi Ayah Sing kata apa? Mungkin jumpalah tok guru sendiri. Jumpa Tok Ayah sendiri, tanya dah. Di situ kalau mu duduk depan gini, Tok Ayah dia akan ngajar cara umum. Tapi kalau mu duduk depan dia akan khusus pada kamu. Ustaz pun berani. Nak jumpa Tok Guru takut dah semua. Takut dah semua Tok Guru ni. Hemah dah tinggi dah semua. Hemah dah. Takut menggigil dah semua. Menggigil. Bukan Ustaz seorang. Semua ni yang orang lama-lama ni nak jumpa Tok Guru. Mu pergi dulu. Tak boleh tolak gitu ni. Jadi satu hari Tuan Guru sedang berehat di siang hari sedang berehat di beranda masjid selepas beberapa kita mengajar, berehat di beranda masjid. Ustaz pun pergilah, buat berani sendirilah pergi duduk tepi dia. Assalamualaikum Tok Ayah, cium tangan dia apa semua. Ada apa? Ada masalah apa? Ada masalah awet dah. Ada masalah apa awet? Awet tu panggilan untuk orang muda oleh dia lah. Tok Ayah, Ustaz panggil Tok Ayah dia lah, Tok Ayah. Dia guru zaman dulu tak ada pun panggil ustaz ke tok guru ke, tak ada. Dulu panggil gitu lah. Pak Da, Tok Ayah, Tok Cik, Tok Nye, dia panggil gitulah. Jadi ustaz panggil Tok Ayah. Hamba ada masalah sikit Tok Ayah ni. Hamba belajar dengan Tok Ayah ni dah 3 bulan dah Tok Ayah. 3 bulan dah Tok Ayah. Nak rasa nak nangis sebab lah. Bukan sekarang masa tu. Hamba ni ada masalah dah. 3 bulan dah belajar dengan Tok Ayah tapi satu benda pun hamba tak boleh tulis. Satu benda pun tak masuk dalam fikiran hamba. Satu benda pun tak masuk dalam hati hamba ni. Apa masalah hamba ni Tok Ayah?
Okay, Tuan Guru Haji Omar ni bila dengan berdepan dengan personal dengan murid dia akan tengok lah. Dia genung lama, dia genung. Ustaz tengok dia genung. Ustaz tunduk. Dia genung lama ni. Ustaz tak tahu apalah, tapi mikir orang lama kata sebenarnya dia renung bekas. Nah, dalam diri kita ada satu wadah dah. Wadah. Mana? Bukan macam mangkuk tak, tapi diibaratkan wadah. Wadah tu kan, wadah tu sama wadah tu berisi, wadah tu gelap atau wadah terang. Dia tengok lama. Dia tengok Ustaz diam je Ustaz diam. Depan tu guru takut, tangan menggigil dah, sejuk tangan ni. Dia duduk tu. Dia angkat muka, awal. Hati kotor awal. Dia kata, hati kotor awal. Masa Ustaz nangis dah. Allah nangis. Allahu Akbar. Hatimu kotor awal. Hatimu memang kotor awal. Dia kata gitu. Memang kotor awal. Kotor awal hatimu. Ilmu adalah nur. Nur takkan masuk dalam hati yang kotor awal. Nur takkan masuk dalam hati yang kotor. Ilmu adalah nur. Dia ulang banyak kali. Ilmu adalah nur. Nur takkan masuk dalam hati yang kotor. Hatimu kotor awal. Sebab itu ilmu tak masuk dalam hatimu awal. Ustaz dah makin dengan tuan-tuan makin nangis. Tak kisah depan dia. Lepas tu, Ustaz angkat muka lah. Habis tu guru, takkan hamba nak biarkan hamba macam ni. Tak ada ke satu jalan yang hamba boleh buat nak bersihkan hati hamba. Hamba nak belajar tu guru ni. Hamba nak belajar. Okey, dia pun, dia diam sekejap. Okey, gini awal. Mak ada pen. Ustaz pun ambil, ada pen, ada kertas. Ustaz biasalah, letak dalam poket. Buku 35 kan, ada pen. Ada tak guru? Ada tak payah. Okey, membuat zikir istinja ni. Dia panggil zikir istinja. Istinja. Membuat zikir istinja ni. Awal, kalau mung tak buat zikir istinja ni, awal dia kata ni, kalau mung tak buat zikir istinja, daripada ustaz, dia kata pada ustaz ni. Kalau mung tak buat zikir istinja ni awal, basuh kecing mung, berok mung, hadas besar mung, ni, tak akan bersih di sisi Allah Ta'ala. Tak akan bersih pada hakikat di sisi Allah Ta'ala. Dari segi zahirnya bersih, tapi di sisi Allah Ta'ala tak bersih. Kalau mung tak buat zikir ni, zikir istinja. Satu. Okey, tulis. Okey, tuan-tuan boleh tulis lah. Tuliskan. Okey, tulis dia tu. Ustaz pun tulis. Dia pun tulis. Okey, tuan-tuan tulis lah. Ready? Okey, ready. Okay. Kamu baca Astaghfirullahalazim. Kamu baca. Astaghfirullahalazim. Dia bagi pada ustaz 70 kali. Tapi ustaz bagi pada anda semua 100 kali sebab mudah nak kira. Dia bagi pada ustaz, demi Allah dia bagi pada ustaz 70 kali. Tapi pada anda semua ustaz bagi 100 kali. Mudah nak kira, putaran tasbih mudah nak kira. Kalau anda buat 70 pun boleh. Nak ambil tabaruk yang tuan guru, boleh. Nak ambil 70. Kalau nak 70 pun boleh. Tapi ustaz bagi 100 kali. Okey? Baca Astaghfirullahalazim 100 kali dengan niat minta Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa zahir kamu. Dia kata, ampunkan segala dosa-dosa zahir kamu. Nak minta macam mana tak payah. Sambil kamu zikir, Astaghfirullahalazim tu, pendek Astaghfirullahalazim. Silaukan dalam hati kamu. Lintaskan dalam hati kamu. Maksud orang Kelantan panggil silau. Silaukan dalam hati. Kalau kita sini silau, kita silau kan, cahaya tu. Okay, kalau Kelantan kata silau ni, silau. Maksud terlintas dalam hati kita, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah segala dosa-dosa zahir aku. Dosa mulut, dosa hidung, dosa telinga, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Okey? Kemudian, yang kedua, baca selawat tunggal. Dia panggil selawat tunggal. Akan besar betul selawat tunggal. Selawat tunggal ialah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ni panggil selawat tunggal. Kalau besok kalau tuan-tuan join kelas ustaz kan, kalau ustaz baca selawat tunggal, tu tuan-tuan kena faham lah. Itulah selawat tunggal. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad 100 kali. 100 kali dah tuan. Kalau tuan guru Haji Omar dia bagi pada ustaz 70 kali. Kan 70 kali. Ustaz bagi pada tuan semua 100 kali untuk putaran tasbih. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil tabaruk yang tuan guru, tuan-tuan boleh baca 70 kali.
Okey. Sambil kamu baca selawat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim Muhammad, Allahumma salli wa sallim Muhammad. Sambil kamu baca, silaukan dalam hati kamu, minta, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah segala dosa-dosa batinku. Segala dosa-dosa batin aku. Nah, ada banyak dosa-dosa batin kita dah. Banyak dosa-dosa batin kita. Riyak, ujub, takabur, sum'ah. Oh, dah hubun jar, hubun riasah, hubun mal, macam-macam. Cinta dunia, cinta pada pangkat, cinta pada bila-bila, cinta pada sahabat, cinta pada orang puji-puji kita, cinta pada orang angkat kita, macam-macam, banyak cinta. Kita ni banyak cinta dalam hati kita. Yang cinta bukan cinta yang asli, bukan cinta yang asli, adalah cinta yang tipu-tipuan dah semua. Dia kena niat minta Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa batin aku, ya Allah. Okey, yang ketiga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa tuan-tuan sebut la ilaha illallah, dalam hati silau sebut Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah di mulut, dalam hati sebut Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Dengan niat minta Allah ampunkan segala dosa-dosa syirik kamu kepada Allah Ta'ala. Tiga saja zikir istinyak semua. Tuan-tuan buat. Ustaz ulang balik. Pertama, Astaghfirullahalazim 100 kali. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa zahir kita. Yang kedua, selawat tunggal. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Okey? Minta Allah ampunkan segala dosa-dosa batin kita. Yang ketiga, la ilaha illallah, minta Allah Ta'ala ampunkan segala syirik kita pada dia. Dia pun betul aware. Manusia ramai syirik sekali. Bangun tidur terus syirik pada Allah Ta'ala. Kalau mu bangun tidur, mu syirik pada Allah Ta'ala pada pagi tu, segala amalan mu Allah Ta'ala tolak. Siapa mu bangun pagi esok? Kalau mu mati hari tu, mu mati kerana syirik pada Allah Ta'ala. Lagu mana tak payah? Ustaz tak faham. Lagu mana tak payah? Mu bangun tidur, mu ingat dunia, maka hukum dia syirik dah. Syirik dah. Tegur dia kerah. Tegur Joman memang dia kerah. Kalau buat syirik ni memang dia marah. Bangun tidur tu. Ni, bangun tidur, ingat pada dunia. Ingat nak jual apa, ingat nak beli apa, ingat nak pergi jumpa siapa, ingat kalau kita buat data selling, ingat nak pergi jumpa siapa dah prospek ni. Kalau kita buat insurans, bila ingat siapa kita nak pergi jumpa dia. Kalau kita buat kerja, ingat semua. Langsung tak ingat pada Allah Ta'ala, maka hukum kamu syirik pada tu. Bila kamu syirik pada tu, maka segala amalan kamu akan ditolak Allah Ta'ala sampai kamu bangun pagi esok. Seandainya kamu mati pada hari tu, pada malam tu, atau pada hari tu, akan mati masuk neraka. Dan akan ada syirik pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Allahu Akbar. Minta jauh dah semua. Jadi nak mana tak guru? Okay. Bangun kan Nabi ajar dah kan dia kata. Nabi ajar dah kan kamu bangun. Bangun tidur bangunlah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusyur. Lepas bacalah asyhadu an la ilaha illallah. Nabi ajar dah kau dah semua. Buatlah dulu benda tu. Lepas tu nak ingat dunia, ingatlah dah tu. Nak ingat dunia ni lah. Ni kita bangun dia duduk temenung dah. Duduk nampak dah. Nampak dah. Nak tu jumpa ni. Dia jumpa. Itu kamu syirik. Sebab tu lah tuan semua. Sebab tu lah kita kadang-kadang ni, kita rasa kita happy. Tapi sebenarnya kita tak happy. Asyik bergaduh suami isteri. Ramai Ustaz jumpa tuan-tuan. Yang datang jumpa Ustaz minta buat rawatan ni. Ustaz kenapa? Kami ni kaya Ustaz. Kami kereta 2, 3 buah, 4 buah, 10 buah pun kereta ada. Tapi kenapa kami tak happy? Kenapa kami saling asyik bergaduh? Berantak. Bergaduh selalu. Kenapa? Tak ada duit. Nak pergi bercuti. Pergi bercuti Ustaz. Aku cuti tak saya cakap Ustaz. Mana dunia kami pergi dah. Tapi bergaduh. Sampai sana bergaduh juga. Sebab apa? Sebab ni lah tuan. Tugas jawab kata ni lah sebab ni. Okey, ingat 3 perkara. Zikir istinyak ni ingat 3 perkara. Okey, 3 perkara dah. Kata, membuat zikir istinyak ni selama 40 hari. Jangan tinggal. Subuh asar. Membuat istiqamah. Subuh asar. Mu jangan tinggal. Sekali pun tinggal. Mu sibuk macam mana pun. Mu duduk atas jadah tu. Mu buat. Subuh asar. Dia kata. Ustaz pun buat. Buat Ustaz terima. Okey. Apa tu kata? Awal mungkin ingat. Dalam tempoh 40 hari. Ni. Akan keluar bau busuk pada badan kamu. Mu ingat ni, akan keluar bau busuk pada badan kamu. Busuk macam mana tak kamu? Tak kira lah busuk apa dah. Mu tengok ah.
Ustaz pun buat lah. Balik Ustaz buat lah. Ustaz buat zikir ni. Ustaz tak kira hari dah tuan-tuan. Buat lah. Subuh buat. Asam pun subuh buat. Asam. Subuh tak sempat atas jadah, atas ke bas. Sebab subuh pagi-pagi dah Ustaz Kak Ani kena ambil Ustaz hantar ke stesen bas untuk pergi pondok dah naik bas. Jadi atas bas lah buat. Atas bas. Astagfirullahaladzim. Atas bas. Apa dah? Kalau nak lepas asar. Asar masih di pondok. Kita buat lepas asar. Buat tetap subuh asar. Subuh asar dah. Satu hari tuan semua. Hari tu tak belajar. Tok Guru tak ada. Tok Guru dia ada urusan. Ada urusan di pejabat tanah. Tak silap apa ni. Ada urusan. Jadi, Ustaz pagi tu Ustaz dalam bilik lepas zikir, Ustaz bau hancing tau. Bau macam air kencing tau. Ustaz tanya rumah. Ada siapa kencing dalam rumah kita ni? Dalam bilik kita, bilik tidur kita ni. Rumah kata, Kak Ni kata, mana orang kencing? Anak kita semua besar-besar semua. Ada bilik masing-masing, ada bilik tanah masing-masing. Takkan kencing bilik kita? Oh iya, tak iya juga. Ustaz pun nak garu hidung. Nak garu hidung dah. Nak garu hidung dah. Allah. Bau hancing. Bau hancing. Bau hancing sampai badan. Bau hancing. Sampai kaki semua bau hancing. Jadi Ustaz panggil Kak Ni. So Kak Ni itu. Tak ada bau pun. Perasaan awak tu. Dia kata. Jadi Ustaz pun teringat. Yang Tok Guru Haji Omar kita. Oh tuan-tuan nangis tuan-tuan. Nangis tuan-tuan. Bau hancing tuan-tuan. Bau hancing. Nak sembahyang bau hancing. Semua zikir bau hancing ni. Sabun, habis sabun dah. Kalau ketul sabun tu nak habis sabun dah. Tak hilang bau hancing ni. Benda ni bukan zahir tuan-tuan. Bukan zahir ni. Batin kita ni. Batin kita ni. Proses pembakaran dosa di batin kita tu. Tunggu kita ni proses pembakaran dosa tu. Allahu Akbar. Besok pagi Ustaz pergi tu. Masa Ustaz pergi pagi. Kak ni hantar Ustaz stesen bas naik bas sampai di pondok. Ustaz makan nasi tu. Makan nasi tu. Sampai di pondok sakit perut tu. Ya Allah, sakit perut dah. Sakit perut semua. Ustaz pun terus masuk tandas. Tandas pondok ni bukan tandas macam rumah kita ni semua. Tandas semua ni berlubang sana, berlubang dinding. Dia punya pintu pun bukan rapat sangat. Dia punya antara papan satu papan tu. Papan tu. Tak ada lampu. Tak ada lampu. Masuk sakit perut sangat. Masuk dah semua. Masuk. Okay. Bila masuk dah semua. Ustaz sedang buang air besar lah. Minta maaf kotor sikit lah. Kotor ni. Tapi Ustaz kata cerita yang benda yang gini lah. Terpaksa lah. Ustaz tengah buang air besar. Masa buang air besar dah semua. Nampak lah. Tak tahu. Ustaz tak membayangkan Ustaz ke. Tak tahulah. Nampak bayangan tu. Kalimah Allah keluar ni. Kat dahi sini keluar. Kalimah Allah kat sini keluar. Semua sendi keluar ni. Seolah-olah tandas yang gelap tu. Terang. Macam terang gini lah. Terang gini. Seolah-olahnya. Cahaya, cahaya. Kenapa Allah nampak kalimah Allah? Sini tuan. Kat sini, kat sendi, semua sendi keluar. Semua sendi keluar. Dan terang. Ustaz rasa perasaan Ustaz dah rasa perasaan. Tandas tu terang. Terang macam ada lampu. Ustaz tu basuh cepat-cepat tu keluar. Keluar ambil sembahyang. Duduk. Jadi duduk temen. Duduk dia. Tak apalah. Ustaz sembahyang sunat duha buat macam biasa. Nak lupa macam biasa. Lepas ngajar tu mengajar, hari tu tak ajar dalam masjid. Dia ajar di luar, di beranda. Di beranda masjid. Dia duduk sandar kat dinding. Anak murid amal panjang itu duduk. Tengok kitab lah. Kitab. Jadi, ada waktu rehat tu guna rehat sekejap nak minum kopi dia nak minum kopi. Dia anak murid lain pun pergilah kedai-kedai. Ustaz tak pergilah. Ustaz tak ada duit dah semua. Ustaz miskin. Ustaz ada duit dah semua. Kak ni bagi 50 sen je. Dia bagi 50 sen setengah sehari dah semua. Ustaz 50 sen tambah pergi, 50 sen tambah balik, 50 sen untuk makan pagi sampai malam. 50 sen dah semua. Tak ada duit. Orang lain semua pergilah. Jadi Ustaz pun peluang jumpa Tok Guru ni, tengah minum kopi. Ustaz pun pergi. Tak ayah, kau nak dah tak? Tak ayah. Tu ingat ke tak ayah bagi kepada hamba zikir istinyak pada hari tu. Ingat kata ingat. Pada apa? Apa jadi? Soalan macam dia tahu dah. Tak ayah. Hamba zikir ikut tak ayah bagi. Bau keluar bau hancing. Bau hancing satu badan hancing tu. Tapi orang lain tak bangun tak ayah. Dia diam. Dia tengok. Dia tuan guru ni dia tengok kita. Apa maksud ayah tak ayah ni? Air kecing keluar ni, bau busuk ni pada hamba ni. Pada badan hamba. Dia kata apa? Awal. Dia kata awal. Itulah nak tahu nilai dirimu di sisi Allah Ta'ala. Serupa air kecing ni. Allah. Tak terkata Ustaz. Terkata. Nilai diri kamu ni di sisi Allah Ta'ala supaya kecingnya dia kata. Supaya kecingnya. Jadi tuan-tuan, selama ni daripada umur Ustaz 15 tahun sampai sekarang, sampai waktu tu Ustaz jumpa tahun 96 tu, Ustaz jumpa dia tu.
nampaknya tak ada apa-apa lah ustaz zikir, ustaz ke Quran, ustaz ke haji, ustaz ke, tak ada apalah tuan-tuan, rasa lah saya dengan cara tunggu cakap tu tak apalah. Nilai di sisi mu, di sisi Allah Taala tu seperti air kecing ya, tak sedar sombong dia kata boleh ustaz. Tak sedar sombong, tak sedar agah dia kata. Tak sedar sombong, tak sedar agah. Allah tak semua bocoran macam ni. Menangis tak nak menangis. Ni nak beritahu semua. Hebatnya zikir istinja lah semua. Kalau tuan-tuan buat betul-betul. Kalau tuan buat betul-betul. Tuan-tuan nak beritahu. Okay, nak beritahu tuan semua. Bila bermulanya lah. Bermula di situ tuan-tuan semua. Bila dah jadi gitu tuan semua. Maka di situlah bermulanya ustaz boleh menulis. Apa Tuan Guru cakap, ustaz boleh tulis je. Hantarkan Tuan Guru dah berhenti dah. Tuan Guru dah takrir, dah panggil takrir. Tuan Guru dah berhenti takrir dah tu. Berhenti takrir dah. Ustaz boleh catat lagi takrir dah. Masih dengar. Masih dengar kalam dah. Masih ada. Ustaz catat tanya. Sehingga kau dengan sebelah kiri kanan ni. Mutil apa dah. Mutil apa dah. Mutil apa dah. Ustaz tulis. Itu dah Tuan Guru cakap ni. Tuan Guru berhenti lama dah. Tapi mari. Ustaz tulis. Sekarang ada pada dekat mari ustaz ada tebal ni dah. Ada tebal ni. Dia panggil malfuzat. Kata-kata apa Tuan Guru Jomah. Takrir dah daripada. Selepas pada zikir istinja dah semua ustaz. Jadi inilah tuan-tuan semua. Okey, ustaz ni pada bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah ni. Dengan ikhlas hati dah semua, ikhlas hati ustaz cerita dan keburukan ustaz ni, ustaz cerita keburukan ustaz ni tuan semua. Ni kepada tuan-tuan semua dan ustaz nak agak tuan-tuan dapat amal zikir istinja ni. Amal betul-betul semua. Lepas subuh, lepas asar. Lepas subuh, asar. Jangan lagi. Jangan tak sempat buat lepas zuhur. Tak boleh tu. Lepas subuh, lepas asar. Tu kadang-kadang kita ambil tabaruk daripada tuan guru sendiri. Selepas subuh buat, lepas asar buat. Kalau subuh tak sempat di atas jadah, atas kereta, atas LRT, atas Grab, atas apa pun, buat semua. Tuan-tuan buat. Buat dah semua. Niat betul-betul. Janganlah niat dah. Zikir sekejap. Tak bangun pun, zikir sekejap, tak bangun macam Ustaz Syahrin pun. Jangan gitu lah semua. Buat kerana Allah Ta'ala. Ramai Ustaz dah, betul-betul. Ustaz dah bagi ijazah zikir istinja ni sejak tahun 2012 lagi dah semua. Ni 2020 dah. Dah 8 tahun sebenarnya Ustaz bagi dulu. Ramai feedback daripada Ustaz, dia cerita syarat dia buat istiqamah. Kalau dia buat istiqamah takkan berlaku. Takkan berlaku dah semua. Takkan berlaku semua. Yang buat istiqamah memang akan berlaku. Macam-macam bang. Ustaz tak mau cerita lah. Macam-macam mesej Ustaz saya gini. Okey, teruskan. Nangis pada. Nak pengsan pada tu semua. Tengah zikir pengsan pada. Betul. Tengah zikir pengsan pada. Proses pembakaran dosa berlaku dah semua. Inilah tuan semua. Berkat ni zikir istinja. Ustaz bagi dah. Ada setengah orang dia buat sepele je. Dia sepele. Buat biasa. Tapi ustaz ni satu zikir istinja ni macam emas lah semua. Sebab tu ilmu ni, zikir istinja ni, kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan kena bayar RM190 untuk dapatkan zikir istinja ni. Kena bayar RM190 untuk dapatkan zikir istinja ni. Ustaz bukan nak duit dah semua. Bukan nak duit, nak beritahu nilai. Sebenarnya nilai bukan RM190. Nilai lebih lagi dah semua. Nilai lebih lagi daripada RM190. Tapi nak beritahunya tuan semua, kalau tuan-tuan nak, orang dulu 2012 dulu nak dapat zikir istinja ni RM190 dah bayar. Daripada dulu sampai sekarang. Tapi untuk bulan Ramadan ni, kerana PKP dah semua, ustaz bagi dengan rela hati. Ustaz dah bincang dengan admin. Ustaz nak bagi macam mana Wan, ustaz nak bagi free pada anda semua pada bulan Ramadan ni ustaz bagi. Tuan-tuan buatlah dengan ikhlas hati. Buat dengan sepenuh hati dan ikhlas hati. Lepas subuh, lepas asar. Pada besok dah boleh start dah semua. Lepas subuh dah start dah. Astaghfirullahalazim. Ampun dosa lagi. Astaghfirullahalazim. Lepas tu kemudian Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allah ampun dosa-dosa batinku. Kemudian la ilaha illallah. La ilaha ya Allah, ampun dosa-dosa syirikku. Kita ampun. Okay. Buatlah tuan semua. Buatlah insya-Allah. Ustaz, selepas pada tu apa berlaku? Ustaz beritahu tadi, okey, ustaz bertulis, alhamdulillah dah. Sampai satu ketika tuan guru dia tengok nama murid ni, dia tengok. Tuan guru dia perangai Tuan Guru Jomah panggil dia sampai dia duduk, dia tak start lagi 5 minit dia perhati tengok nama murid dia tengok. Dia angkat kepala dia tengok. Dia tengok anak murid penuh masjid. Dia ngajar kitab ni penuh masjid lah kat dia. Dia tengok. Sampai kat ustaz dia tengok. Okey. Sampai kat ustaz. Pasal ustaz depan dia. Baru dia start kelas. Dia baru start kelas. Jadi dia bilang, okey, tuan-tuan buat selama 40 hari.
Lepas tu lepas 14 hari, apa pun berlaku tuan-tuan mesej pada Ustaz. Nombor telefon Ustaz 012 908 6425. 012 908 6425. 012 908 6425. Tu ke Ustaz punya nombor telefon. Tuan-tuan boleh Telegram, tuan-tuan boleh WhatsApp pada Ustaz atau call Ustaz boleh. Kalau tuan-tuan call Ustaz terjawab, mungkin Ustaz ada urusan, tuan-tuan WhatsApp. Mungkin kalau ada WhatsApp Ustaz lambat balas, Ustaz ada urusan juga. Insya-Allah sebelum tidur Ustaz akan balaskan segala mesej-mesej tuan-tuan semua. Sama ada WhatsApp ataupun Telegram. Tamat tempoh 40 hari, tuan-tuan call Ustaz atau mesej Ustaz beritahu, Ustaz saya dah habis tamat 40 hari. Okey, Ustaz akan upgradekan lagi zikir istighfar. Dia ada upgrade tu, upgrade. Upgrade tu tak boleh cerita sini lah. Ustaz akan bagi pada mereka yang betul-betul beramal saja. Ya, Ustaz akan upgradekan zikir istighfar tu. Dia ada tiga upgrade yang Tuan Guru Ajomah bagi pada Ustaz. Okay. Dia beritahu, okey, siapa-siapa yang dah selesai zikir istighfar tu, 40 hari tu dia dah macam. Selesai, okey. Upgrade kan, maksud dia tak upgrade macam mana? Okey, zikir ni. Dia bagi upgrade. Dia upgrade lah Ustaz. Oh, ni upgrade. Ustaz catat. Okay. Lepas tu siapa yang dah buat zikir tu 40 hari upgrade lah. Upgrade ni. Okey. Buat ni zikir. Dia upgrade yang ketiga. Tiga tahap semua. Tiga tahap semua. Allahu Akbar. Ustaz buat dah semua daripada tahun 1996 sampai tu semua. Sampai tu Tuan Guru meninggal dunia. Okey, sampai juga sekarang. Zikir istighfar. Boleh? Ada orang bertikar, kenapa buruk sangat Ustaz ni guna istinja tak ada masalah dah semua, tak ada masalah. Itu perkataan Tuan Guru sendiri. Kalau Tuan Guru ni dia arif, dia beritahu tentang apa perkataan yang dia keluarkan. Jadi Ustaz pegang. Ada orang marah, ada ustaz-ustaz yang syadid sikit dia marah, dia mesej personal pada Ustaz. Apa dia guna zikir istinja ni? Okey. Ustaz diam je. Tak apalah, Ustaz malah layan orang macam ni. Malah layan lah. Boleh memburukkan gini, Ustaz diam malah layan. Semua Ustaz beritahu itulah kalam saya terima daripada kalam Tuan Guru sendiri. Saya tak mau ubah apa yang Tuan Guru bagi pada saya tak mau ubah. Okey, tuan-tuan dan saudara, tuan-tuan amal zikir istinja ni baik-baik, buat betul-betul istiqamah. Lepas cukup 40 hari, hubungi Ustaz balik. Ataupun kalau tuan dalam masa tempoh beberapa hari, kalau tuan dah start bau, okey, maka tuan mesej pada Ustaz. Ustaz tak mau kata macam Tuan Guru cuma kata mu ni ada sisi Allah Taala gini, tapi Ustaz dia kata memang dia kata macam tu. Ada. Kalau Tuan Guru tak kata, siapa nak kata lagi pada kita kan? Okeylah. Tak beritahu tuan semua. Okey, insya-Allah. Banyak kita semua perkongsian yang Ustaz akan bagi kepada anda semua daripada Tuan Guru Haji Omar. Banyak kita semua, banyak perkongsian Ustaz pernah tanya dia Tuan Guru. Tuan ayah, bagaimana kita nak buat seperti sahabat yang mana sahabat-sahabat ni mereka ni sentiasa tidak ingat pada Allah Taala, berzikir, sentiasa berzikir, ingat pada Allah Taala, tak lekang daripada Allah Taala. Macam mana? Dia bagi kaedah tuan. Ada kaedah insya-Allah tuan semua. Satu masa satu ketika Ustaz akan kongsi benar-benar. Jangan risau dah semua. Kalau kita buat kaedah dia tuan semua, kita berada di mana? Walau kita berada, kita sedang berucap depan ramai pada semua, walau kita berada dalam kita sibuk mana tuan semua, hati kita akan berkata Allah, 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 Allah. Hati kita akan berkata tuan semua. Walaupun kita sedang bercakap, walaupun kita sedang bagi ceramah, walaupun kita sedang mengajar, walaupun kita sedang berada di kayak ramai, tapi hati kita tetap akan berkata Allah, 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 Allah. Ada kaedah dan semua. Ada kaedah, insya-Allah. Insya-Allah Ustaz akan kongsi kepada tuan semua. Dan kaedah Tuan Guru Haji Osman Omar pun Ustaz akan kongsi kepada tuan semua. Tuan Guru Haji Osman Omar Kuala Ibai. Ustaz akan kongsi iaitu perjalanan rohani dalam sembahyang. Oh, memang best. Dalam sembahyang kita kena ada muraqabah dan semua. Kena ada muraqabah. Kalau kita tak ada muraqabah semua, sembahyang kita hancur, tuan, hancur. Dia kena ada muraqabah. Waktu kita sujud, sebelum kita sembahyang, apa muraqabah kita? Waktu kita sujud, kita rokok, apa muraqabah dia? Waktu kita tidak, ada muraqabah dia. Waktu kita sujud pertama, ada muraqabah dia. Waktu kita duduk antara sujud, ada muraqabah dia. Waktu kita sujud kedua, ada muraqabah. Waktu tahiyat, ada muraqabah. Waktu salam, ada muraqabah dia. Salam kedua, ada muraqabah. Dan waktu kita sapu tangkup, ada muraqabah dia. Ada muraqabah dia. Selepas kita sapu muka dia ada lagi muraqabah dia. Dan ada muraqabah semua. Yang mana kalau tuan ikut kaedah ni tuan semua, maka tuan semua tuan tak akan rasa begitu indahnya solat tuan semua. Ini muraqabah tu Ustaz gabung antara Tuan Guru Haji Osman Omar Kuala Ibai dengan Tuan Guru Haji Omar macam semua. Ustaz gabungkan. Sebab Ustaz tengok ni, masa Ustaz belajar dengan Tuan Guru Haji Osman Kuala Ibai, Haji Osman Omar Kuala Ibai, bila jumpa dengan Tuan Guru Haji Omar, nampak seolah macam kesinambungan. Masalah soalannya Tuan Guru ada Tuan Guru Haji Omar ni ada untuk menyambung apa yang Ustaz belajar dengan Tuan Guru Haji Osman Omar. Nampak dia punya kesambungan. Allahu Akbar.
Syukur tuan semua Allah Ta'ala letakkan. Walaupun Ustaz dah dapat belajar sekejap pada tahun 1996 sampai 2001, 2001 dia telah meninggal dunia walaupun dalam masa 5 tahun, tapi banyak benda yang Ustaz dapat dan semua. Banyak perkara yang mendidik, banyak walaupun dia tidak didik secara berdepan tapi dia didik secara rohani dan banyak. Pernah Ustaz cerita, Ustaz tak dapat balik pada tu. Dan duit tak ada, duit tak ada nak balik. Ustaz tidur di masjid, di pondok lah, di masjid bukan di pondok, di masjid. Di masjid dekat dengan waktu guru lah, di pondok dulu. Ustaz zikir dan zikir pukul lebih kurang pukul 1 lebih atau pukul 2 tak ingat lah. Ustaz tunduk tu zikir. Ustaz rasa macam ada orang depan Ustaz. Masjid tu tutup, lampu tutup, tapi macam ada orang depan. Ustaz angkat muka tengok Tuan Guru Haji Omar. Tuan Guru Haji Omar dia depan. Dia pegang tasbih. Dia tengok, dia tak tegur, dia tengok depan dia berlalu. Dia berlalu pergi. Sunat. Dan waktu dia meninggal dunia, tuan-tuan, dia meninggal dunia, Ustaz dah berperjalanan daripada Jakarta sampai di Singapura. Sampai di Singapura, Ustaz dah terima mesej yang Tuan Guru Haji Omar dah meninggal dunia pada 2001 dan masa tu Ustaz naik kereta api balik ke Kelantan. Malam tu Ustaz mimpi dia. Beberapa malam Ustaz mimpi dia. Awak mengingat muamal apa aku suruh. Awak mengingat muamal apa aku suruh. Dia 3 malam tu dia kata, awak mengingat muamal apa aku suruh. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tuan semua ada banyak zikir-zikir yang Tuan Guru Haji Omar bagi kepada Ustaz Ahmad, dan ini salah satu lah Ustaz kongsi pada anda semua. Dan insya-Allah Ustaz akan kongsi lagi banyak daripada anda agar anda semua dapat manfaat daripada ini. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'an Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyaikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terakhir pada kami ya Allah dan hidup kami ya Allah. Jika Engkau menjadikan ini sebagai Ramadan yang terakhir pada kami ya Allah, maka ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang Engkau paling sayangi ya Allah. Engkau jadikan kami pada orang yang paling Engkau sayangi ya Allah. Engkau jadikan kami orang yang paling Engkau sayangi ya Allah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimman nakhaf. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma sa'allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Selamat raya, kita jumpa lagi tuan semua. Selamat raya Aidilfitri. Stay at home. Okay, insya-Allah.